Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini diizinkan juga kita berada dalam masjid walaupun di luar sana hujan yang agak lebat. Saya jangkakan tak ada orang. Tapi ramai juga lah. Boleh macam ini ramai ni. Saya pernah ngajar 4 orang aja. Yang hadir 4 orang ni. Ini bukan 4 orang ni. Ramai ni, alhamdulillah. Walaupun hujan lebat sana, Allah masih pilih kita juga menghadiri majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan setiap titik hujan yang turun di luar sana akan merupakan rahmat bagi kita. Allah curahkan rahmat bagi kita setiap titik yang turun tu. Dapat kepada kita. Bila kita dapat rahmat dari Allah, itu tanda kita ni layak untuk mendapat syurga Allah Ta'ala. Kerana tuan-tuan, kita kalau dapat masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah Ta'ala. Bukan dengan pahala ibadah kita. Bukan dengan pahala sembahyang kita tadi. Bukan dengan pahala kita mengaji kejap ni. Bukan dengan pahala saya ngajar kejap ni. Tak ada. Itu belum layak lagi untuk mendapat syurga Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah datangkan rahmat, barulah layak masuk syurga. Kerana kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah datangkan rahmat Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan setiap titik yang turun di luar sana, hujan itu merupakan rahmat dari Allah Ta'ala. Allah dah sebut dalam Quran tentang rahmat ni. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Suratul Baqarah ayat 218. Maksudnya apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman betul-betul sampai diterima Allah iman itu. Dan juga mereka-mereka yang berhijrah. Berhijrah tu artinya pindah. Bukan suruh pindah kampung dah. Pindah tu artinya berubah. Sikap tu berubah. Dulu malas kena rajin.
Dulu tak semayang, lagi kita semayang. Dulu kita semayang di rumah je, lagi semayang di masjid. Dulu kedekut, lagi kita jadi pemurah. Itu berubah katanya. Hijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan dia berjuang di jalan Allah. Kita kena dijadikan apa saja yang kita miliki oleh Allah, tak dibagi oleh Allah Taala sebagai perjuangan di jalan ini. Allah bagi masa, gunakan masa itu untuk Allah. Allah bagi telinga, gunakan telinga itu untuk menjalankan perintah Allah. Allah bagi mata, gunakan mata itu untuk melihat perkara yang Allah redha. Itu berjuang di jalan Allah tu. Li takuna kalimatullahi hiyal ulia, agar kalimah Allah itu mulia di atas muka bumi ini. Itu berjuang Allah. Bila ada tiga ini, beriman, berhijrah dan berjuang jalan Allah, itulah mereka-mereka yang berharap untuk mendapat rahmat dari Allah Taala. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang berharap untuk mendapat rahmat dari Allah Taala. Nak kata tak? Siapa tanda sangat? Nak nampak, sana nangkong. Mana sebenarnya orang tanda? Ya, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Alright ya. Itu mukadimahnya. Jadi mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah Taala dan dapat kita layak kelayakan untuk memasuki syurga Allah ya. Baik, bulan sudah kita dah baca tentang wajib. Ya, hukum-hukum dalam Islam. Hukum dalam Islam ni ada tiga. Ya, yang pertama dipanggil hukum akal. Yang kedua dipanggil hukum syarak. Yang ketiga dipanggil hukum adat. Itu dia. Yang pertama dipanggil hukum akal. Peranan akal. Apa reaksi akal apabila keluar sesuatu kenyataan. Apa tindakan akal. Itu namanya hukum akal. Hukum akal ada tiga bahagian. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Itu hukum akal. Bila keluar satu-satu kenyataan, apa dia reaksi akal? Macam mana penerimaan akal? Ya, penerimaannya ada tiga. Yang pertama wajib. Wajib diterima betul. Setuju. Wajib ya. Diterima akal akan adanya. Dan tiada diterima akal akan tiadanya. Kalau tak ada, tak terima di akal. Itu wajib. Yang kedua mustahil. Mustahil artinya tidak diterima akal akan adanya. Kalau sifat itu disebut, tak terima di akal. No way kata akal. Tak boleh terima. Indo kata akal. Bukan Indonesia tu, Indo terus dia cakap orang awal lah. Bukan. Itu mustahil. Yang ketiga harus. Entah lah kata akal. Boleh terima ya, boleh terima tidak. Itu harus ya, harus. Boleh menerima ada atau tiada. Itu hukum akal. Yang kedua namanya hukum syarak. Hukum syarak ada 5 bahagiannya. Yang pertama wajib. Wajib ini bukan wajib akal lain tau. Ini wajib syarak. Yang kedua haram. Yang ketiga sunat. Yang keempat makruh. Yang kelima harus. Harus ini bukan harus akal tadi tau. Harus syarak. Jadi ada 5 hukum. Itu akan kita bicara insya-Allah akan datang. 5 hukum. Wajib mesti apa? Mesti buat. Haram apa hukumnya? Mesti tinggalkan. Sunat apa artinya? Dibuat dapat pahala. Jadi elok dibuat. Makruh apa artinya? Dibuat tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Kedudukan elok ditinggalkan, itu makruh. Yang kelima harus. Harus dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Jadi ini 5 hukum ni termasuk dalam hukum syarak. Yang ketiga hukum adat. Hukum adat ni bukan bila kahwin bersanding, itu bukan hukum adat. Hukum adat ni perkara yang lazim berlaku kepada kita. Adat ni begitu ya. Dia bagi contoh makan dengan tak makan. Itu hukum adat tu. Bila makan ada kenyang, ada dengan ada. Bila makan ada kenyang. Itu akan kita cari insya-Allah ya. Ini malam ni pengenalan tu. Tak ada makan, ada lapar. Tiada makan, tiada kenyang. Ada makan, tiada lapar. Itu 4 perkara ya, 4 reaksi. Makan ada dengan tiada. Mula ada dengan ada.
Lepas tu ada dengan tiada. Lepas tu ada dengan apa? Tiada dengan tiada. Ya. Itu akan datang kita baca hukum adat. Nah, bukannya hukum adat tu artinya apa? Bila kahwin mesti bersanding. Bila nak beranak mesti ada lengan perut. Itu bukan hukum adat, itu hukum syarak tu. Dan dia ada melibatkan hukum wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Baik, untuk malam ni kita sambung lagi pembacaan kita tentang bahagian wajib akli, ya. Wajib akli. Siapa ada kitab yang Rumi, buka muka surat 15. Buka muka surat 15. Jawi muka surat berapa? Siapa dah Jawi? Kalau kitab saya ni, kitab tentang yang baru entah, tak tahu. Kalau ada yang Jawi Rumi ni, buka muka surat berapa? Nanti tengok. Hukum akal, ya. Muka surat 9, ya. Muka surat 9. Bahagian wajib akli, ya. Baik. Mana yang tak ada kitab, dengar je lah mana yang buat, ya. Ngaji ni eloklah berkitab. Supaya ada rujukan kita. Bila lupa, ada rujukannya, ya. Buat nota pula tu. Baik. Bahagian hukum akli tu, ya. Jadi bahagian wajib akli. Adalah wajib akli itu terbahagi dua. Betul? Itu dia, ya. Nganggur je Imam Jamil betul tu. Adalah apa tu, ya. Wajib akli itu terbahagi dua. Ada dua bahagian wajib akli ni. Yang pertama wajib akli daruri. Yang kedua wajib akli nazari. Sebut betul-betul. Daruri. Nazari. Daruri itu yang senang. Senang faham. Tak payah fikir kita terima dah. Itu namanya daruri. Macam 2 campur 2, berapa? Ya Allah, tidak ngaji matematik tu. 2 campur 2 berapa? Ya, semua tahu dah. Tak payah fikir lagi dah. 1 campur 1 berapa? 2. Tak payah fikir lagi tu. Namanya daruri. Boleh terima dengan automatik. Yang mudah. Tak payah bekerja benda mikir, ngaruh kepala dulu, cek tu. Ada. Kejap-kejap tahu dah. 2 campur 3, 5. Tak payah cek, tak payah fikir lagi dah. Mudah faham, ya. Itu yang senang. Iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap adanya, mesti ada. Dengan tiada berkehendak kepada bahasan. Tak payah takhijat dalil. Tak payah bahas, tak payah fikir-fikir. Atas mendirikan kenyataan-kenyataan. Atas mendirikan kenyataan-kenyataan. Ya. Seperti menghukumkan satu itu tetap separuh daripada 2. Satu itu separuh daripada 2. Ya. Ada kena fikir tak? Kena fikir gitu. Pasal dia contohnya payah. Satu itu separuh daripada 2. 2 itu separuh daripada 4. Kena fikir lagi tak? Kalau ngaji matematik itu fikir, ya. Atau nak 2 campur 2, 4. Ada fikir lagi? Kalau orang berfikir juga, mana 2 campur 2, 1, 2, 3, itu aja bingung benar ke? Benar-benar letaknya. Jadi, tak payah fikir-fikir. 5 campur 5, 10. Tak payah fikir dah. Itu namanya daruri. Daruri itu semula jadi, senang. Senang kita tahu jawabnya. Tak payah nak fikir. Begitu juga tentang adanya Tuhan. Tak payah fikir dah. Tuhan ada tak? Walaupun tak nampak, ada. Tak payah fikir-fikir lagi. Langit ni siapa menjadikannya? Allah. Bumi ni siapa menjadikannya? Allah. Semua terima ni. Orang kafir pun terima. Orang beriman tentu terima. Orang kafir pun terima. Siapa menjadikan bumi, siapa menjadikan langit, siapa menjadikan matahari, siapa menjadikan bulan, dia terima. Allah yang menjadikannya. Tak ada yang mau tanya lepas ni kan? Mau pergi ke kandang tu, deram kandang tu, tanya Cina tu. Abang, acong tak? Ini langit siapa bikin? Ini hujan siapa kasih turun? Itu bukit siapa bikin? Itu matahari siapa bikin? Apa jawab dia? Tuan Allah bikin lalu mengong. Bengong nanya tau. Kerana dia tak payah fikir lagi dah.
Itu namanya apa? Daruri. Orang kedua dulu pun itu juga. Bila ditanya, dia mengatakan apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sekiranya kamu tanya orang kafir atau orang kafir Quraisy siapa yang menjadikan langit dan bumi itu, nescaya mereka akan menjawab Allah, ya. Itu otomatik je. Dia boleh jawab Allah. Tapi bila menyembah, dia menyembah matahari. Bila menyembah, dia menyembah patung. Bila sembahyang, dia menyembah bulan dan sebagainya. Cuma dia boleh menerima bahawa Allah yang menjadikan langit dan bumi itu. Itu namanya daruri. Otomatik diterima. Ya. Yang kedua dipanggil wajib akli nazari. Nazari itu nazar. Nazar itu apa? Tengok betul-betul. Hati betul-betul. Fikir betul-betul. Jangan terus jawab. Kalau terus jawab dia tanpa fikir tentu salah jawabnya. Tahu? Mesti salah jawabnya. Kalau dia tak ada fikir-fikir. Mesti fikir betul-betul. Contoh. 2 campur 2 kali 2. Berapa? Kena fikir benar kan? Kena fikir benar. 2 campur 2 kali 2. Tidak akan ngaji matematik kemarin. Itu SPM matematik dapat berapa? Tak ada jawab pun. 2 campur 2 kali 2. Berapa? 8. Sama kata 8 kata. Tak ada pula tadi ada dengan 8. Dia 8. Siapa setuju dengan dia kata? Setuju? Siapa tak setuju kata? Sebenarnya salah. Bukan 8 jawabnya. Dah. Ada yang menolak mati ni. 2 campur 2 kali 2 itu dah 8. 2 campur 2, 4 kali 2, 8. Sebenarnya tuan-tuan, ini cikgu ada ni. Ada cikgu Tok Imam tak ada. Belum belajar lagi pun. Dalam matematik, ini cikgu matematik tau. Dalam keadaan itu ada cikgu lagi. 2 cikgu pun. Imam belakang. Dalam kaedah matematik, bila campur dengan darab dalam satu soalan, buat yang mana dulu? Ya Allah, macam ni dia mengajar matematik apa ni? Dalam satu soalan tu, ada campur dengan darab sekali. Buat yang mana dulu? Yang campur ke yang darab? Buat yang darab dulu. 2 campur 2 kali 2. Ya, buat apa? Campur kali dulu. 2 kali 2 berapa? Sekali lagi. 2 kali 2 berapa? Tak ada jawab pun. Tak ngerti macam-macam langsung. 2 kali 2 berapa? 4. Campur 2? Campur 2? 6. Mana datang 8? Mana datang 8? Ya. Nah, dalam itulah kita nak kena faham tu. 2 campur 2 kali 2 jawabnya 6. 3 kali 3 campur 3 kali 3. Berapa jawab? 3 campur 3 kali 3. Berapa jawab? 12. Berapa betul? Dia ikut kaedah tadi betul tu. Kalau tak betul? Kalau ikut biasa 3 kali 3 9. 9 kali 3 18 jawab. Tak betul. Kalau puasa tak ada nazari. Tak faham ke mana? Mesti fikir betul-betul baru dapat jawapannya betul. Kalau tak betul. Kita maaf dia. Malam ni ngenai pula ya. Dia tak tahu aku graduate ni. Walau graduate mana pun, bila saya buat muka ke mesti salah punya. Pasal tak ada fikir betul-betul. 1 campur 2 kali 3 berapa? 4. 1 campur 2 kali 3 berapa? 7. Berapa betul? Ada yang jawab 9. 1 campur 2 3 kali 3 9. Jawab 9. Tak betul belakang tu. Yang betulnya 7. Itu namanya nazari. Begitu juga dalam tauhid. Bila disebut Allah itu bersifat qidam, kena cek betul-betul, kena bahas betul-betul, kena bincang betul. Macam mana boleh qidam ni? Kita semua ada permulaan. Apa itu qidam? Tidak ada permulaan. Adanya itu tak ada permulaan. Kerana dia tidak dijadikan. No beginning. Jangan fikirkan. Kalau Allah itu ada permulaan, tentulah ada yang menjadikannya. Kena fikir betul-betul. Kalau Allah itu dijadikan, mesti ada yang menjadikannya. Bila ada yang menjadikannya, ada yang menjadikan yang menjadikannya. Kemudian ada pula yang menjadikan yang menjadikannya, yang menjadikannya, yang menjadikannya. Tak ada tu. Tak ada habis lah.
Itu namanya tasalsul. Bukan tasalsul ya, tasalsul. Borang kerangkai. Tak tahu mana apanya. Tak tahu mana puncanya. Nanti kita akan belajar itu insya-Allah ya. Jadi sebab itu Allah itu kena faham bahawa dia tidak ada permulaan. Bila dia bahas baru kita terima. Ya. Mana dulu adanya? Allah ke alam ni adanya. Tuan-tuan saya tanya kejap ni, yang mana dulu adanya? Allah ke alam ini? Allah lah dulu adanya. Kalau alam ni ada dulu, takkan Allah menjadikan alam? Ya. Alam ni dah ada, apa yang Allah nak jadikan lagi? Artinya benda yang dah ada nak dijadikan lagi. Maknanya kerja tu sia-sia lah. Ya. Sia-sia kerja tu. Ya. Jadi itu namanya tahsilul hasil kalau dalam kaedah apa tauhid ya. Tahsilul hasil, menghasilkan benda yang sudah terhasil. Ya. Itu nazari, kena fikir betul-betul. Baru kita terima. Baru kita terima bahawa Allah itu tidak ada permulaan adanya. Dia ada, tidak ada siapa yang menjadikannya. Bukan pula dia menjadikan diri dia sendiri, tak. Dia ada je. Tak pernah tak ada. Kita ada tak pernah tak ada. Sekali lagi, kita ada tak pernah tak ada. Sekarang ada. Lepas ni esok sudah tak ada balik. Itu kita. Makhluk ya. Makhluk tu mula-mula tak ada, lepas itu ada, kemudian balik tak ada. Lepas itu balik ada balik. Itu yang sebab Allah apa? Allah tempelak manusia. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kata Allah. Bagaimana kamu ni boleh ingkar, boleh kufur, boleh derhaka kepada Tuhan, sedangkan kamu asalnya apa? Tak ada. Apa tak ada? Kemudian kami hidupkan kamu, baru ada. Lepas itu kami matikan kamu, sudah tak ada balik. Kemudian kami hidupkan kamu semula, dan kepada aku kamu akan dikembalikan. Macam mana besok kamu akan berjumpa dengan aku balik? Macam mana kamu boleh kufur? Macam mana kamu boleh tak semayang? Macam mana kamu boleh mengambil demi ekor? Macam mana kamu boleh nipu orang? Macam mana kamu boleh rasuah? Sedangkan kamu dulu tak ada, aku jadi ada. Kemudian dimatikan kamu, kemudian dihidupkan kembali kamu, kemudian dimatikan kamu, dihidupkan kembali. Sekarang ni hidup. Lepas itu dimatikan, lepas itu dihidupkan kembali. Itu Allah macam heran, bukan heran pun. Nak mencabar manusia. Ini pun begitu. Jadi itu nazari, artinya kenapa? Kena fikir betul-betul. Baik, baca. Wajib akli nazari, iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap adanya dengan berkehendak kepada fikiran. Nak dipikir-pikir betul macam mana dia tu boleh ada. Allah tu ada macam mana? Macam mana adanya? Tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya. Dia ada, tak pernah tak ada. Setiap masa dia ada aja. Berbeza dengan makhluk Allah Taala. Ada ketikanya ada ketikanya tak ada. Ya ke tak? Matahari sebelum sekarang ni ada tak? Nampak ada matahari pagi-pagi? Siapa tak nampak kan? Jadi ada matahari tu. Tapi dia adanya ada tak permulaannya? Ada tarikh lahirnya. Kita tak tahu. Cuma dia ada tu, kita belum ada lagi. Tapi ada. Kerana matahari itu dicipta oleh Allah Ta'ala. Allah mencipta matahari daripada tiada kepada ada. Mula-mula tak ada matahari, tak ada. Lepas itu Allah cipta baru ada. Akan datang kiamat, habis hancur esok matahari itu. Bergoncang habis. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan penggegaran, apa itu penggegaran? Tahukah kamu apa yang dikatakan penggegaran? Pada hari itu manusia berterbangan seperti kerkatu. Itu matahari sebut hancur belaka. Kullu man 'alaiha fan. Setiap satu di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Yang tak binasa hanya Allah Taala saja. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah zat Allah yang amat agung lagi amat mulia. Itu nazari artinya. Wajib akli nazari, yaitu menghukumkan suatu itu tetap adanya dengan berkehendak kepada fikiran, nak fikir betul-betul, dan bahasan serta mendatangkan dalil-dalil. Dalil itu artinya bukti-bukti.
Apa bukti Allah tu tak ada permulaan? Kalau Allah tu ada permulaan, mesti ada yang dahulu daripada dia. Dia yang paling awal. Huwal awwal wal akhir. Dia yang paling awal dan dia juga paling akhir. Malam ni tak ada, dia dah ada. Matahari tak ada, dia dah ada. Manusia tak ada, dia dah ada. Bulan tak ada, dia dah ada. Bintang tak ada, dia dah ada. Kerana dia menciptakannya. Ya, tukang sesuatu benda tu dululah ada je daripada yang ditukang. Betul tak? Masjid ni, siapa lebih tua? Masjid ni ke lebih tua atau tukang masjid ni? Dengar ayat ni. Siapa lebih tua? Masjid ni ke lebih tua atau tukangnya? Tukang lebih tua. Macam mana dia menukang masjid ni? Ya. Itulah Allah dengan alam. Siapa lebih tua? Allah kan alam. Allah lebih dahulu daripada alam. Kena fikir tu. Baru kita terima bahawa Allah itu tidak ada yang mendahuluinya. Ya. Itu kita belajar bab tidak masuk. Ya. Jadi tidak ada permulaan. Tak ada tarikh lahir. Kita ada tarikh lahir. Saya ada tarikh lahir. Ya, tuan-tuan ada tarikh lahir, semua orang ada tarikh lahir. Ada yang lahir tahun 50, ada yang lahir tahun 48, ada yang lahir tahun 65 dan sebagainya. Saya lahir tahun 42. Yang lahir dah 49 tahun umur. 49 pula. 79 ya. Jadi ada tarikh lahirnya. Allah tak ada. Dia bukan dilahirkan, bukan dijadikan. Dia ada itu tak ada je, tak orang tak ada. Sebelum alamnya ada, Allah dah ada. Lalu Allah jadikan alam. Allah jadikan manusia. Allah jadikan binatang. Allah jadikan pokok-pokok. Allah jadikan matahari. Allah jadikan bulan. Allah jadikan bintang. Baru dah ada alamnya. Mula-mula Allah tak ada. Allah tak ada. Dia tak jadikan semua tu. Apa tak ada lagi? Hanya Allah saja yang ada. Bukan Allah tak ada ya. Allah tu tak pernah tak ada. Sentiasa ada je. Dulu, kini dan selama-lamanya. Dah jadi orang satu slogan sekarang ni. Dulu, kini dan selama-lamanya. Itu sifat Allah tu tau. Jangan kita faham pemahaman apa seperti itu ya. Itu Allah yang betul. Yang dulu, kini dan selama-lamanya itu Allah tu. Jangan kita rampai sifat Allah Taala ya. Baik, iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap adanya dengan berkehendak kepada fikiran. Nak ada fikirkan dan bahasan. Nak dibincang dulu serta mendatangkan dalil-dalil, bukti-buktinya. Apa buktinya? Kalau Allah itu tak ada qidam, kalau Allah itu baru, mesti ada yang membaharuinya. Sedangkan benda itu mustahil. Tak ada siapa yang membaharui Allah Taala ya. Itu dalil. Dan keterangan hukumannya itu seperti menghukumkan wajib wujud Tuhan yang menjadikan alam ini. Wajib Allah itu wujud, dia mesti ada. Kenapa? Kerana dia menjadikan alam ini. Kalau nak mendatang alam ni, alam ni boleh dibuktikan, nampak ya. Saya tuan-tuan nampak, tuan-tuan pun saya nampak matahari, kita nampak bulan, kita nampak hujan, kita nampak gunung, kita nampak. Itu alam. Nampak di kita. Cuma yang menjadikan alam tu kita tak nampak. Tapi esok boleh nampak tak? Bila masuk syurga esok boleh nampak ya. Dalam syurga saja kita boleh nampak, melihat Tuhan ya. Di dunia ni tak boleh. Ya. Jadi wujud Tuhan yang menjadikan alam ini, maka tidak dengan senang menghukumkan wajib Tuhan. Wajibnya wujud Tuhan tu bukan senang nak menghukumnya tu, melainkan dengan diadakan bahasan dengan mendirikan dalil. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Kalau Allah itu ada permulaan, tentulah dia yang mendahului dia. Itu dalilnya. Ini tak ada siapa yang mendahului Allah. Dia yang awal sekali. Ya, tak ada mula. Perkataan mula itu tak ada di sisi Allah Taala ya, dia ada aja. Tak pernah tak ada. Itu wajib, akli, daruri dan nazari. Kemudian kita pergi yang kedua. Iaitu B ya, bukan B ya. I. Bahagian mustahil akli. Bab mustahil pula. Apa arti mustahil? Sekali lagi, apa arti mustahil? Tidak diterima akal akan adanya. Atau perkataan mudahnya, mesti tiada. Mesti tiada, itu mustahil.
Tak tak boleh ada ya. Kalau ada tak terima di akal. Itu mesti cara. Adalah mustahil akli itu terbagi dua. Apa juga tadi? Mustahil akli daruri, iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap tiada, mesti tiada. Dengan tiada berkehendak kepada bahasan. Tak payah berbahas. Dan mendirikan dalil seperti menghukumkan tiada terima akal satu itu daripada tiga. Satu daripada tiga. Satu tu separuh daripada tiga. Terima akal tak? 2 kali 2 18. Terima di akal tak? Ya Allah, tak ada jawab ni pun. 2 kali 2 18. Terima di akal ke tak? Tidak. Itu mustahil ke? Tak betul. Atau satu tu separuh daripada tiga. Tak terima di akal. Begitu juga Tuhan tu. Kalau kita sebut Tuhan tu mati, terima di akal tak? Kita sebut Tuhan itu bodoh, terima di akal tak? Tuhan itu buta, terima di akal tak? Tuhan itu pekak, terima di akal tak? Itu daruri, semua boleh terima belaka ya. Tak payah dalil. Ya, namanya mustahil akli daruri. Yang kedua mustahil akli nazari. Ini kena bincang. Kena fikir betul-betul. Seperti orang yang derhaka masuk syurga. Fikir betul-betul. Seperti orang yang derhaka itu masuk syurga. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh orang derhaka itu masuk syurga? Boleh kalau Allah kehendaki. Kerana Allah itu berkuasa. Ini kena bincang dulu. Allah itu berkuasa. Boleh tak Allah memasukkan orang derhaka ke dalam syurga? Boleh ke tak boleh? Boleh. Kerana dia berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi dia tak masuklah. Dia tak berlaku. Tapi dari segi kuasa boleh tak? Dari segi kuasa boleh tak Allah tu memasukkan orang yang derhaka ke dalam syurga? Boleh. Kuasanya macam polis juga, dia ada kuasa. Dia ada kuasa nangkap orang, naik sikap berdua. Ada kuasa tak? Tapi ada tak ketikanya polis tu tak menangkap? Ada tak? Atau naik sikap malam-malam tak ada lampu? Boleh tak ditangkap? Boleh. Boleh denda. Tapi ada masa yang dia tak tangkap lepas begitu ya. Betul Allah betul. Hak dia. Allah boleh memasukkan orang yang derhaka ke dalam syurga dan boleh juga memasukkan orang yang taat ke dalam neraka. Boleh tak? Boleh. Kalau Allah nak masukkan orang itu kerana hak dia. Dia memiliki syurga dan neraka. Cuma Allah itu bukan zalim ya. Allah itu tak pernah mungkir janji ya. Itu aja. Tapi dari segi kuasa boleh. Dari segi kuasa boleh ya. Itu apa? Mustahil nazari. Iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap tiada, mesti tiada dengan berkehendak kepada fikiran. Nak dipikir dulu. Dan bahasan serta mendatangkan dalil-dalil itu penting, bukti-bukti atas ketetapan hukumannya itu. Seperti menghukumkan tiada diterima akal. Ada yang menyengutu bagi Allah Ta'ala. Tak diterima akal yang menyengutukan Allah Ta'ala, yang mensyirikkan Allah, tak terima di akal ya. Jadi yang menyengutukan bagi Allah Ta'ala itu, maka tidak dengan senang akal itu menghukumkan mustahil. Ada syirik. Syirik itu ada ke tak ada? Ada. Jadi kata mustahil syirik itu tak terima di akal ya. Mustahil syirik. Iaitu yang menentukan bagi Allah itu, melainkan dengan diadakan bahasan dengan mendirikan dalil. Sebab itu jangan syirik sekali-kali. Jangan sekali-kali kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Jangan mengatakan pokok itu Tuhan. Jangan mengatakan matahari itu Tuhan. Jangan mengatakan bulan itu Tuhan. Itu syirik begitu. Tuhan hanya apa? Tuhan sama apa? Allah saja. Kalau kita mengatakan itu Tuhan, itu syirik itu. Lagi satu mengatakan Islam itu sama dengan agama lain. Itu syirik begitu. Kopi aja. Syirik begitu tahu. Padahal ikut akal mungkin betul lah. Ikut akal aja, akal boleh terima. Tapi yang sebenarnya itu syirik tu. Kopi aja Islam dengan Christianity. Kopi aja Islam dengan Buddhism. Kopi aja Islam dengan Hinduism. Itu syirik namanya. Syirik khafi, syirik yang sangat tersembunyi. Tak nampak di kita. Hanya itulah. Kena fikir betul-betul. Tidak apa kalau tak fikir betul-betul, apa yang salahnya? Semua baik belaka. Ada orang kata semua agama adalah baik. Ada orang cakap begitu. Ada orang cakap begitu. Ada. Sebab yang sebenarnya apa itu kan? Tak, semua agama bukan baik. Yang baik hanya Islam. Inna dina indallahil Islam.
agama yang diredai Allah hanyalah Islam. Itu kena fikir dulu. Kalau tidak kita semua kopi aja, undang ada sekarang ni yang undang Quran kopi aja. Semua baik belaka. Ya, kita bukan tanda akhirat tapi dunia tak juga. Ada orang cakap begitu. Artinya apa? Ini dah menyamakan dunia dan akhirat. Sedangkan Allah kata wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik, lebih utama bagi kamu dan yang lebih penting. Ula tu aula ya, ula ya, utama. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah mata benda di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu adalah lebih baik bagi mereka-mereka yang bertakwa. Itu kena fikir, kena nazari. Darurinya senang aja kita terima. Tapi nazari itu kena fikir dulu. Baru boleh kita terima. Ya. Bagi Allah Ta'ala itu melainkan dengan diadakan bahasan, dengan mendirikan dalil. Kemudian harus F. Bahagian harus akli, harus akal ya. Adalah harus akli itu terbagi kepada dua. Kedua ya. Harus akli daruri, ada siapa dia daruri, yang kedua apa? Nazari. Harus ada daruri, ada nazari. Wajib ada daruri, ada nazari. Lagi mustahil ada daruri, ada nazari ya. Yang pertama harus akli daruri, tak ada fikir, terima dia. Iaitu menghukumkan sesuatu itu boleh terima ada dan tiada secara jalan berganti-ganti. Bila ada, tak ada dan tiada. Faham kaya ni? Bila dia ada, tak ada dan tiada. Bila dia tiada, tak ada lah ada. Faham dia main cakap Melayu tu kena ke depan. Bila dia ada, tak ada lah tiada. Faham tak? Tak faham lagi? Bila dia tiada, tak ada lah ada. Kalau tak faham benar-benar pun ya. Ya. Itu harus ya. Ada atau tiada diterima akal. Tapi secara berganti-ganti, bergilir-gilir. Dia tak boleh ada dan tiada satu masa, tak boleh. Dia kena bergilir-gilir. Macam mereka-mereka yang sudah meninggal dunia tu sekarang ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Itu bergilir-gilir lah. Sebelum ini memang ada tak? Ada. Jadi bergilir. Mula-mula ada atau tiada? Boleh ke dia ada dan tiada dalam satu masa? Boleh ke orang yang sudah mati itu dulu ada dan tiada dalam satu masa? Tak boleh. Kalau dia ada, ada lah. Kalau tiada, tiada lah ya. Apa? Bulan sudah dah saya ceritakan. Jari saya ni. Diam ke bergerak? Tengok ni. Diam ke bergerak? Diam ya. Ya. Kalau dia diam ni, tak adalah dia bergerak. Faham ke ni? Dia diam, dia bergerak tak? Tak ada bergerak. Ini tengok jari saya pula. Apa? Bergerak. Boleh bergerak? Tak adalah diam. Jadi boleh tak satu masa dia bergerak dan diam satu masa ada? Diam satu masa, gerak satu masa ada? Tak boleh. Dia bergilir-gilir. Kalau dia diam, tidak bergerak. Kalau dia bergerak, tidak diam. Ya. Itu harus nazari. Kena fikir dulu. Bukan daruri ya. Daruri senang fikirnya. Ya. Ini harus akli nazari. Iaitu menghukumkan suatu boleh dijadikan atau tiada boleh dengan berkandak kepada bahasan. Kena fikir dulu. Ya. Dan mendatangkan dalil-dalil seperti memberi Tuhan orang Islam yang tiada beramal itu pahala. Tak ada amal pahala. Boleh tak? Apa jenis amalan? Tapi bagi pahala. Tak ada apa amalannya. Tapi pahala itu siapa punya? Siapa punya? Allah punya. Allah boleh bagi pahala kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Dia tak dapat amalannya, tapi dia dapat pahala. Maka tidak dengan senang akal menghukumnya. Bukan diterima akal tu, bukan senang nak terima akal ya. Akal menghukumnya. Hal itu harus, sebenarnya harus. Orang jahat dapat pahala, orang baik dapat dosa. Boleh ke tak boleh? Kalau Allah kehendaki boleh tak boleh? Boleh. Harus saja. Kerana Allah tu maha berkuasa. Kalau tidak, itu dah nafikan kekuasaan Allah Ta'ala. Mesti Allah tu tergagal. Allah tu terpaksa lah. Terpaksa bagi pahala.
terpaksa bagi dosa bagi orang jahat, bukan ya. Itu terpulang kepada Allah SWT. Itu yang harus nazari. Ya. Tiada beramal itu pahala, maka tidak dengan senang akal menghukumkan hal itu harus, melainkan dengan diadakan bahasan dan dalil-dalil yang menunjukkan harus pada Tuhan itu memperlakukan seperti itu. Sebab ada orang beramal sampai dia dengan syurga itu sejengkal jaraknya. Tapi kalau Allah hendakkan dia itu masuk neraka, Allah akan jadikan satu perkara yang menyebabkan dia itu syirik kepada Allah Taala. Ya. Ada benda-benda yang menyebabkan dia syirik. Kerana Allah itu berkuasa. Ya. Siapa tak pernah dengar cerita bersiswa angkat tangan? Bersiswa tak pernah dengar? Ya Allah, tadi kau start ngajar bab bersiswa ni. Ya. Dia akhirnya masuk neraka. Akhirnya jadi kafir. Itu dia ya. Jadi kuasa Allah Taala tu. Mudah-mudahan kita tak jadi macam bersiswa ya. Kemudian sikit lagi. Tanda-tanda yang menunjukkan hukum akli. Ini bila kita tengok istilah-istilah dalam kitab ya. Andai kata apabila kita dapati kemudian daripada wajib, perkataan bagi ya. Wajib bagi Allah. Lepas wajib tu bagi. Atau pada boleh, bagi pun boleh, pada boleh. Wajib bagi Allah atau wajib pada Allah. Itu artinya wajib tu wajib apa? Wajib akli ya. Itu artinya wajib akli. Dia berkata lepas wajib tu pada ataupun bagi. Wajib bagi Allah atau wajib pada Allah. Itu wajib apa gelarnya? Wajib akli. Wajib akal. Ya. Apabila kita dapati kemudian daripada mustahil, perkataan atas. Itu artinya mustahil akli kan? Mustahil akli, mustahil atas. Mustahil atas Allah. Mustahil akli itu. Atau pada, mustahil pada Allah. Juga mustahil akli. Dan apabila kita dapati kemudian daripada wajib, perkataan atas, itu wajib atas, itu artinya apa? Wajib syarak. Wajib atas manusia semayang 5 waktu sehari malam. Wajib apa tu? Wajib syarak. Kalau wajib pada, bukan wajib syarak itu wajib akli. Bak Allah. Kalau bergantung pada manusia, wajib atas. Wajib atas manusia puasa di bulan Ramadan. Itu wajib atas. Artinya wajib syarak tu. Maksudnya wajib syarak atau syar'i. Barang yang diperbuat daripada dapat pahala dan ditinggalkan dapat dosa. Itu dari segi istilahnya. Istilahnya ada wajib bagi. Artinya wajib apa tu? Wajib akli. Ya. Kalau wajib atas, itu hukum apa? Hukum syarak. Wajib atas. Ya. Hukum syarak tu. Wajib atas manusia sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam. Itu hukum syarak ya. Wajib atas manusia puasa di bulan Ramadan. Itu wajib atas. Bukan wajib bagi ya, wajib atas. Itu dari segi istilah saya. Akan datang kita akan baca apa perkara yang menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. Apa bukti Allah menjadikan alam ni? Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Bulan depan ya. Ini dah bunyi dah tet tau. Itu pun dah 43 minit. Ya. Cukuplah sekarang itu ya. Cukup ke tak? Sabuai lah, teman dah kutang aja. Cukup ke tak? Cukup lah tu ya. Itu pun dah mula-mula bersilap, bersilap balik. Ya. Tengok jam lah tu. Depan saya tengok jam. Gila. Ini penting tu. Jadi untuk malam ini, kalau ada soalan ada? Tak ada. Alhamdulillah. Ya. Sekian. Banggalah saya. Kenapa? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Tak ada tanya langsung. Asal dia jawab dapat. Cuma bila ditanya tak jawab. Jenuh. Tak ada jawabnya. Okey. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir